Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya, Aiman Sufian Azman pada hari ini dalam mata pelajaran sejarah tingkatan 4 dan bersama kita pada hari ini guru kesayangan kita iaitu tidak lain tidak bukan kita bawakan kepada anda guru sejarah daripada SMK Mat Kilau Kuantan Pahang iaitu Cikgu Nur Hayati Muhammad Razan. Apa khabar cikgu? Baik Aiman, apa khabar? Saya pun baik, alhamdulillah. Terima kasih cikgu. Rakan guru kita juga. Kita juga bersama dengan juru bahasa isyarat kita iaitu Cikgu Azliana Masyuri. Apa khabar cikgu? Baiklah, terima kasih cikgu kerana bersama dengan kita pada hari ini. Baik cikgu. Ya. Saya tak keseorangan pada hari ini. Mungkin cikgu boleh perkenalkan murid-murid kita pada hari ini cikgu? Ya, okey. Jadi bersama-sama dengan kita pada hari ini kita ada dari atas, okey, Fatin. Fatin, lambaikan tangan Fatin. Okey, ini adalah murid-murid dari SMK Mat Kilau. Okey, kita ada Fatin, kemudian kita ada Akilah, okey. Kemudian kita ada Aulia. Okey, dan di bawah tu adalah Tasnim. Okey, ini adalah puteri-puteri dari SMK Mat Kilau. Okey, baik cikgu. Tadi kita baru je menyanyikan lagu Negeri Perak, betul cikgu? Ya, betul. Tapi kenapa kita kena berdiri tegak cikgu? Mungkin cikgu boleh explain berkaitan dengan tajuk kita juga pada hari ini. Okey, jadi perbuatan kita berdiri tegak apabila lagu negeri ataupun lagu negaraku sebagai contohnya dimainkan sebenarnya merupakan satu tanda menunjukkan kita menghormati lagu tersebut. Bersesuaianlah dengan lagu-lagu cikgu sebut tadi ya. Ya, betul. Lagu negaraku pun kita berdiri tegak ya, cikgu. Kita berdiri tegak, lagu negeri pun sama. Jadi situasinya sama. Dan apa kaitannya dengan topik kita pada hari ini cikgu? Ya, sangat berkait rapat kerana dengan itulah nanti kita akan kongsikan apakah perkaitannya dalam perbincangan kita pada hari ini. Baiklah cikgu. Okay. Rasanya murid-murid kita di rumah dan di studio pun dah bersedia. Boleh kita mulakan cikgu? Ya, kita terus mulakan dengan topik yang kita bincangkan hari ini adalah berkaitan dengan pemasyhuran kemerdekaan yang mana dalam objektif yang hendak dicapai pada hari ini adalah dua. Yang pertama ialah kita ingin murid-murid dalam talian maupun murid-murid di rumah dapat memahami kronologi. Okey, bila sebut kronologi maksudnya rentetan peristiwa pemasyhuran dan juga seterusnya ialah menghuraikan kepentingan mengekalkan kemerdekaan. Jadi tanpa membuang masa saya teruskan kepada apakah yang biasanya kita selalu mendengarkan perkataan merdeka. Tapi apakah yang dimaksudkan dengan merdeka? Okey, jadi di sini apa erti merdeka pada Aiman? Saya merdeka cikgu bebas. Ya, bebas. Jadi biasa jadi bila kita lihat pada merdeka itu ya sama juga seperti yang ada pada paparan. Merdeka itu bermaksud bebas. Bebas dari cengkaman kuasa asing. Begitu juga bebas dalam menentukan pemerintahan dan hala tuju negara. Itu bebas. Kemudian kita bebas daripada penjajahan, kurungan atau naungan dan yang penting sekali merdeka ialah negara berdaulat. Jadi kita lihat juga sebenarnya tokoh-tokoh, ada ramai tokoh negarawan dari negara-negara luar juga memberikan definisi yang berbeza berkaitan dengan kemerdekaan. Jadi ini kita lihat sebenarnya berlatar belakangkan suasana yang dihadapi oleh mereka. Okey, kita lihat tokoh yang pertama. Okey, di sini murid-murid juga boleh melihat kepada buku teks sejarah tingkatan 4. Okey, perjuangan bagi menghadapi penjajah hendaklah disertai semangat kebangsaan. Okey, jadi saya highlightkan kepada kata kunci. Kemudian kita lihat kedaulatan oleh Rashid Ridha pula mendefinisikan sebagai membebaskan diri daripada penjajahan barat. Seterusnya tokoh Mahatma Gandhi, seorang tokoh dari India yang mana merdeka ini adalah berhak menguruskan sendiri negara. Okey, kita ada 6 lagi tokoh, jadi secara sepintas lalu. Okey, dan cikgu nak murid-murid dalam talian dan juga murid-murid di rumah perhatikan kerana kita ada aktiviti yang berkait rapat dengan definisi oleh tokoh-tokoh ini. Okey. Jadi dalam paparan ini antaranya tokoh yang saya highlightkan di sini ialah Nelson Mandela. Okey, jadi Nelson Mandela ni merupakan seorang tokoh dari Afrika Selatan yang memperjuangkan hak masyarakat kaum kulit
hitam di Afrika Selatan ataupun kita kata menentang dasar apartheid. Okey, manakala ini adalah Soekarno yang merupakan kita kata Presiden Indonesia yang pertama, yang mana beliau mendefinisikan mereka itu bebas untuk berfikir, bebas untuk bertindak daripada politik dan penindasan dan rejim autokratik. Jadi kita ada tokoh lain, okey. Tokoh dari negara kita iaitu seorang tokoh yang bernama Tun Temenggung juga anak Baring, dan kita ada seorang lagi juga tokoh iaitu Tun Fuad Stephen yang mana memberikan penjelasan berkaitan kemerdekaan berkait rapat dengan keselamatan Borneo Utara. Borneo Utara ni kalau kita cari sekarang dah tak ada nama Borneo Utara, Aiman. Sabah lah. Dan kita ada tokoh yang mana semua definisi ini ada tercatat di dalam buku teks sejarah. Okey, Aiman. So kita terus je lah, Aiman, dengan aktiviti. Jadi cikgu, bagaimana kita nak mulakan aktiviti kita pada hari ini? Kita mulakan dengan jadi cikgu minta bantuan daripada Aiman. Boleh? Okey. Cikgu akan panggilkan nama dan murid-murid akan menjawab berdasarkan soalan. Kita terus panggil Aulia. Aulia, Aiman tolong catatkan Baik, pilihkan jawab soalan. Kita pilih dulu nombor, cikgu ya. Ya, pilih daripada nombor. soalan, saya nak pecahkan dulu telur ni. Baik, cikgu. Saya dapat nombor 4. Ya, nombor 4. Okey, Aiman tolong bacakan soalan. Saya ambil soalan yang nombor 4 ni, cikgu. Soalannya adalah pengertian merdeka. Merdeka. Apakah maksud kemerdekaan? Tak daripada soalan dia tu. Yang bawah tu. Ada bawahnya. Melalui kemerdekaan, keselamatan sosial Borneo Utara dan penduduk peribumi serta generasi selepasnya lebih terjamin. So saya baru sebut tadi. Jadi siapakah tokohnya? Siapa tokohnya? Tokoh dia ialah Tun Fuad Stephen. Okey, saya berikan jawapan terus. Okey, jawapannya tepat sekali. Jadi mungkin kita boleh ambil seorang lagi. Boleh. Okey, kita cuba panggil siapa ya? Okey, cikgu panggil Fatin pula. Panggil Fatin dan Aiman, boleh tolong saya? Saya pecahkan lagi satu telur ni, cikgu. Pecahkan satu lagi. Ya. Alright, kita dapat nombor 2. Okey, soalan untuk nombor 2. Soalan untuk nombor 2. Kita tengok. Pengertian merdeka, kebebasan bukan hanya satu pertempuran untuk melawan satu kumpulan ataupun warna kulit, tetapi satu pertempuran terhadap sebuah sistem yang menindas. Sistem yang menindas. Agak-agaknya apa jawapan dia? Siapa tokohnya? Jawapan untuk nombor 2, Nelson Mandela. Ya, Nelson Mandela. Dan sistem yang telah ditentang oleh Nelson Mandela adalah dasar apartheid. Baiklah, cikgu. Berapa markah ni kita nak bagi pada mereka ni? Jadi tadi kita berikan pada Fatin dan Aulia kerana mendapat jawab dengan tepat, maka kita berikan 3 markah. 3 markah. Sementara saya nak letakkan markah kepada mereka ni, cikgu. Apa kata kita berehat seketika? Kita berehat dulu. Baik, murid-murid jangan ke mana-mana. Banyak lagi aktiviti menarik yang akan kita lakukan bersama dengan guru kita pada hari ini. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM. Pada hari ini kita dalam mata pelajaran sejarah tingkatan 4 iaitu berkaitan dengan pemasyuran kemerdekaan. Baik, cikgu, untuk segmen kali ini, apakah yang akan cikgu kongsikan? Okey, bila kita lihat merdeka bermaksud bebas, maka dalam segmen kali ini kita akan melihat apakah persediaan dalam menyambut pemasyuran kemerdekaan. Okey, dalam bahagian ini, murid-murid dalam talian dan juga murid-murid di rumah, pastikan murid-murid menyemak pada buku teks sejarah pada bahagian persediaan. Jadi di sini kalau murid-murid lihat, cikgu nyatakan di sini ada 2 jawatan kuasa ataupun 2 sebenarnya persediaan yang telah diwujudkan bagi menyambut
pemasyuran kemerdekaan tersebut. Jadi kita fokus yang pertama. Dalam persediaan yang pertama ialah dengan penubuhan jawatan kuasa. Jadi 2 jawatan kuasa yang ditubuhkan iaitu jawatan kuasa sambutan fizikal, persediaan fizikal dan jawatan kuasa sambutan. Dan seterusnya kita lihat pada hari kejadian ataupun pada detik pemasyuran tersebut, okey, kita lihat adanya upacara sambutan kemerdekaan diadakan di setiap negeri. Kita fokus. Okey. Jadi sebenarnya peranan media massa ni amat penting ketika itu, dan media massa yang utama ketika itu adalah radio lah. Melalui corong-corong radio, berita pemasyuran dan berita tentang sambutan kemerdekaan ini telah pun dikongsikan, diwar-warkan kepada masyarakat Tanah Melayu ketika itu. Jadi di sini saya buat petikanlah ya, daripada kita lihat pada 3 Ogos 1957, okey, pada jam 7.33 pagi dalam saluran Radio Malaya. Radio Malaya, jadi pada ketika itu Datuk Abdul Razak Hussein telah memaklumkan tentang atur cara sambutan kemerdekaan. Jadi masyarakat pada ketika itu telah tahu tentang adanya sambutan dan tarikhnya, terutama sekali apa yang akan berlaku pada 31 Ogos 1957. Jadi kita lihat di sini. Dalam fokus tadi kita cikgu menerangkan ada 2 jawatan kuasa. Jadi kita fokus pada jawatan kuasa yang pertama iaitu jawatan kuasa persediaan fizikal. Jadi murid-murid kena ingat bahawa apakah tujuan utama jawatan kuasa ini. Okay, jadi seperti pada paparan, jawatan kuasa persediaan fizikal adalah satu jawatan kuasa yang ditubuhkan untuk menonjolkan identiti negara. Okey, jadi pada paparan ini cikgu sediakan QR code. Jadi QR code ini sebenarnya ada di dalam buku teks kita, dan apabila murid scan kepada ataupun mengimbas kepada QR code ini, okey, murid-murid akan dapat lihat maklumat apakah penonjolan identiti yang dimaksudkan. Okey, jadi untuk memastikan sambutan itu meriah, maka dari segi persediaan fizikal, salah satu yang utama ialah dengan menyediakan tempat untuk sambutan hari tersebut, iaitu dengan pembinaan Stadium Merdeka. Okey, ini adalah paparan yang menunjukkan keadaan stadium mereka dahulu dan kini. Okey, kemudian kita lihat juga. Okey, tadi Aiman ada tanya saya, okey, kenapa kita kena berdiri tegak? Dan lagu yang dimainkan pada awal tadi merupakan lagu dari negeri Perak, ataupun tajuk lagu tersebut ialah lagu Terang Bulan. Jadi ini ada kaitan dengan penonjolan identiti yang dimaksudkan apabila lagu Terang Bulan itu telah dipilih, dia punya lagunya itu dipilih sebagai lagu kebangsaan atau lagu negaraku. Jadi di sinilah maka lirik tersebut kemudiannya telah dicipta oleh Saiful Bahari. Okey? Dari segi wujudnya satu jawatan kuasa lah untuk memastikan, dan lagu negaraku itu sendiri nanti kita akan lihat diperdengarkan pertama kalinya pada 31 Ogos 1957. Okey? Kemudian bendera. Jadi bendera ini merupakan satu identiti yang sangat penting bagi sebuah negara yang merdeka, sebuah negara yang berdaulat. Sebab itu bendera ini sangat sensitif sekiranya ada pihak-pihak yang cuba untuk mempermainkan. Okey, ini kerana ini merupakan satu bentuk penghinaan kepada lambang ataupun imej identiti sebuah negara. Jadi dari segi sejarahnya, bendera kita yang dipilih adalah bendera yang dikenali sebagai bendera Persekutuan Tanah Melayu yang sedia ada digunakan, yang mana bendera ini merupakan ciptaan daripada Muhammad Hamzah yang merupakan kaki tangan Jabatan Kejeraya Negeri Johor. Okey, bendera ini sebenarnya telah mula dikibarkan pada tahun 1950. Jadi bendera ini kemudiannya digunakan, dipilih sebagai bendera kebangsaan pada sambutan 31 Ogos 1957. Dan seterusnya, okey, kita lihat persediaan fizikal juga menonjolkan identiti dengan menyediakan jata negara, dan seterusnya kita lihat pemilihan bunga kebangsaan. Aiman tahu kan bunga kebangsaan kita? Oh, ini bunga ni saya suka je. Ya, suka. Okey, seperti kalau kadang-kadang bila kita tengok kan, ramai yang lupa sebenarnya apakah bunga kebangsaan kita. Okey, jadi ini adalah bunga raya. Okey, kalau kita lihat seterusnya jawatan kuasa yang kedua ialah sambutan. Okey, jadi jawatan kuasa sambutan ini
bertujuan untuk memeriahkan sambutan peringkat kita kata ibu kota dan juga peringkat negeri. Jadi di sinilah kita lihat antara perkara-perkara yang dilakukan oleh jawatankuasa ini dengan penyediaan pintu gerbang yang dihiasi lampu-lampu berwarna-warni. Seperti yang kita sambutlah dalam beberapa tahun sebelum-sebelum ini pun, itulah yang kita nantikan. Okey, kemudian kita lihat penyediaan pakaian khas kerana ini adalah hari yang bersejarah yang dinanti-nantikan, yang mana di sinilah ada penggunaan pakaian khas diperkenalkan bagi menteri dan pegawai tinggi kerajaan. Jadi baju ini dikenali sebagai baju muskat. Okey, selain itu yang mana tidak dipaparkan di sini, untuk memastikan sambutan itu juga berjalan lancar, maka 300 orang kaki tangan kerajaan ini telah diberikan latihan protokol kerana kita nak menyambut tetamu daripada luar negara bersama-sama pada hari pemasyuran tersebut. Dan jawatankuasa sambutan juga kemudiannya memberikan gaji yang lebih awal pada kaki tangan kerajaan. Diberikan gaji yang seminggu lebih awal. Jadi kita lihat tiket-tiket pada itu apabila pemasyuran itu telah disiarkan dalam corong-corong radio, maka rakyat berlumba-lumba untuk memberikan tiket kerana ingin turut serta menjadi sebahagian daripada rakyat yang bersama-sama di Stadium Merdeka untuk menyambut kemerdekaan. Okey, kita terus kepada aktiviti soal jawab. Okey, cikgu. Jadi kita rasanya kita panggil murid-murid kita. Okey, jadi kita cikgu nak panggil murid yang pertama iaitu Tasnim. Okey, untuk soalan yang pertama. Mungkin Abang Aiman tolong bacakan soalan? Boleh. Ya. Jadi kita nak bacakan soalannya. Soalan contoh yang pertama, senarai berikut berkaitan dengan sambutan pemasyuran kemerdekaan negara. Jawatankuasa persediaan fizikal, jawatankuasa sambutan. Apakah tanggungjawab jawatankuasa fizikal? A. Melaksanakan protokol. B. Menghias bandar dan jalan raya. C. Menonjolkan identiti negara. Dan D. Mempromosikan majlis sambutan. Mana satu jawapannya, Tasnim? Jawapan dia C. Menonjolkan identiti negara. Kan? Ditekankan tadi, maksudnya murid-murid dalam talian dan juga di rumah mesti ingat bahawa jawatankuasa ini memfokus kepada penonjolan identiti. Iya. Okey, tepat sekali jawapannya. Okey, kerana yang A dan B itu berkait rapat dengan jawatankuasa sambutan. Jadi kita bagikan 3 markah untuk Tasnim. Wow, 3 markah. Dan kita pilih Baik. seorang lagi. Fatin rasanya. Fatin, kita berikan peluang kepada Fatin untuk menjawab soalan yang kedua. Jadi soalan kedua saya bacakan. Okey, mengapakah sambutan pemasyuran kemerdekaan negara berjaya disambut dengan meriah? Okey. Pilihan jawapan yang pertama ialah penciptaan lambang negara yang menarik. Yang kedua ialah B, peranan wakil rakyat mempromosikan upacara sambutan. C, peruntukan modal yang tinggi untuk sambutan. Dan D, kerjasama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Okey, mana satu pilihan Fatin? D. Kerjasama kerajaan persekutuan dan negeri. Ya. Abang Aiman, Ya. agak-agak betul tak jawapan Fatin? Saya rasa macam betul lah, cikgu. Oh, macam betul. Kunci jawapan? Kita kunci. Okey, kita kunci. Kerana jawapan yang diberikan oleh Fatin memang tepat sekali. Kerana kerjasama inilah yang menyebabkan sambutan perancangan yang dilakukan itu dapat dijayakan dan menghasilkan hari sambutan yang meriah. Baiklah, jadi cikgu. kita dah uji murid kita dalam 2 jawatankuasa tersebut. Maka kita lihat ya. Di sini kita fokus kepada kata kunci lah. Okey, cikgu. Okey, jadi boleh kita berikan markah untuk murid kita? Jadi tadi Fatin saya lupa. Fatin juga mendapat 3 markah. Jadi kita lihat sebenarnya senang saja soalan dia. Asalkan kita tahu tujuan 2 jawatankuasa tersebut, maka kita tahulah jawapannya. Kerana kata kuncinya ada. Kalau jawatankuasa fizikal, cikgu rumuskan ialah untuk menonjolkan identiti melalui penciptaan antaranya lagu negaraku, jata negara. Kemudian jawatankuasa sambutan
memastikan sambutan disambut meriah di peringkat ibu kota dan juga negeri. Okey cikgu, untuk segmen pada kali ini cikgu, mungkin cikgu boleh rumuskan sikit apakah poin-poin utama yang dapat kita ambil daripada segmen kali ini cikgu? Yang poin yang paling penting sekali ialah adanya jawatan kuasa yang memastikan kelancaran majlis ataupun kelancaran pada sambutan yang akan disambut pada 30 Ogos dan 31 itu dapat dijayakan dengan dua jawatan kuasa penting tadi, iaitu jawatan kuasa persediaan fizikal dan juga jawatan kuasa sambutan. Oh, maknanya ia disusun dengan rapi, barulah kita dapat lihat kemeriahan sambutan pemasyuran kemerdekaan kita pada 1957, betul cikgu? Ya, betul. Baik, pada murid-murid dan para penonton sekalian, jangan ke mana-mana, kita nak berehat seketika, kembali selepas ini Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM. Pada hari ini, kalau kita dapat lihat apa yang cikgu sebutkan sebentar tadi, mereka mendengar di corong-corong radio, ada sambutan kemerdekaan. Jadi bagaimanalah detik-detik ketika mana mereka berkumpul dan saat mereka melaungkan kemerdekaan. Mungkin cikgu boleh cerita pada segmen kali ini, boleh cikgu? Ya. Dipersilakan. InsyaAllah. Jadi dalam segmen ini kita memfokus kepada hari-hari di mana kita akan fokus kepada 2 hari, iaitu pada 30 Ogos 1957 dan juga pada 31 Ogos 1957 yang mana kita kenal sebagai Hari Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Jadi kita lihat ya, detik pemasyuran ini. Okey, sebelum itu saya nak ingatkan pada murid-murid dalam talian dan juga murid-murid di rumah. Okey, ingat fokus kita ialah kepada kronologi. Jadi tolong perhatikan dan buat catatan sepanjang perbincangan kita tentang kronologi yang berlaku pada kedua-dua tarikh ini. Okey? Yang pertama kita lihat dalam paparan ini kita boleh perhatikan ialah pada 30 Ogos 1957, teruja sangat tadi sebenarnya. Okey, kita lihat lokasi sambutan ini telah diadakan di Padang Kelab Selangor, Kuala Lumpur. Okey, jadi sambutan itu bermula sekitar dalam pukul 10 malam. Okey, untuk menantikan detik-detik sampainya 12:30 malam, maka apakah yang berlaku? Jadi kita lihat bermula daripada orang ramai berkumpul. Okey, jadi pada pukul 10 malam, selain orang ramai yang turut menyaksikan ataupun bersama-sama untuk mengira detik-detik 12 malam, maka di sini juga kalau kita lihat adanya wakil daripada Parti Perikatan Persekutuan dan wakil daripada Singapura yang mengambil tempat duduk untuk untuk upacara seterusnya. Kemudian kita lihat adanya upacara perbarisan kehormat yang mana disertai oleh 300 orang ahli. Dan ketua bagi perbarisan ini ialah Ismail Bontak. Seterusnya, okey. Sebelum, jadi kalau lihat kat situ pada 11:58 malam, 2 minit sebelum tengah malam itu, lampu-lampu telah dimatikan. Wow. Gelap gelita. Okey, padang yang dalam keadaan gelap gelita. Masyarakat menunggu dengan penuh debar dan lampu yang dipadamkan kemudiannya detik 12 malam. Tak ada sound effect 12 malam, tak apa, kita buat sendiri. Ting, ting, sampai 12 kali lah, awak kira lah ya. Okey, jadi apabila tepat pukul 12 malam, maka lampu dipasang dan orang ramai menyorakkan laungan Merdeka, Merdeka. Dan diteruskan pada 12 malam itu ada upacara yang mana berlakunya upacara penurunan bendera Union Jack. Jadi Abang Aiman dan adik-adik ya di dalam talian. Okey, ingat bendera Union Jack ni bendera mana? Bendera mana ya? Alamak, murid-murid kena bantu saya lah. Murid-murid bantu Abang Aiman. Okey, siapa nak bantu?
Aha. Siapa nak bantu? Abang Kita Iman nak minta panggil Akilah siapa? lah. Akilah. Okey, Ah, Akilah, okey. cepat Akilah. Silakan Akilah. Sekali lagi cikgu, apa soalannya? Apa bendera Union Jack ni bendera negara mana? British. Ya, bendera British Yeah. lah kan. Sebab kita nak merdeka dari British. Jadi simboliknya bendera British atau bendera Union Jack diturunkan dan seterusnya bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan. Jadi PTM tu merujuk kepada Persekutuan Tanah Melayu dan sorakan merdeka 7 kali yang dipimpin oleh Tunku Abdul Rahman telah pun maksudnya melengkapkan upacara pada detik 12 malam. Okey, jadi selepas itu Tunku Abdul Rahman seterusnya menerima tabik hormat. Okey, tepat pada pukul 12.10 menerima tabik hormat dan memeriksa perbarisan. Kemudian pada pukul 12.25 Tunku Abdul Rahman telah membuat ucapan berkaitan dengan kemerdekaan dan kita lihat seterusnya majlis telah ditutup dengan bacaan doa yang dipimpin oleh Tuan Haji Masud Hayati. Macam nama saya pula ya. Oh. Jadi kita pergi pula seterusnya dah sampai dah 31 hari bulan. Lokasi telah berubah daripada Padang Kelab Selangor tadi pergi ke Stadium Merdeka dan majlis bermula pada 8.15 pagi. Okey. Jadi perhatikan kronologinya. Bermula daripada 8.15 pagi dengan ketibaan div-div kehormat dari luar negara, terutama sekali div yang mewakili orang kata kerajaan England. Okey, dan di sini upacara berlaku dengan penyerahan surat perlembagaan serahan kuasa oleh Duke of Gloucester, yang menjadi wakil bagi kerajaan British kepada Tunku Abdul Rahman yang merupakan Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu yang pertama. Okey, seterusnya Tunku Abdul Rahman telah membaca pemasyhuran kemerdekaan dan melaungkan merdeka, merdeka, merdeka sebanyak 7 kali, laungan azan dan juga tembakan 101 das. Tembakan di ruang udara pada pukul 11 pagi. Istiadat mengangkat sumpah yang di Pertuan Agong yang pertama telah diadakan di Balai Rong Seri Istana. Okey, di Istana Negara. Dan selain itu, kalau kita lihat pada pukul 11 pagi ini juga dalam upacara kita kata angkat sumpah ini, selain yang di Pertuan Agong, jadi Tunku Abdul Rahman dan menteri-menteri lain juga turut sama dalam upacara ini. Okey, jadi tak lengkap satu majlis upacara dengan orang kata berhenti begitu saja. Jadi pada tengah harinya pada pukul 1.30 petang, tengah hari lah, okey, 1.30 tengah hari, satu jamuan telah diadakan sebagai tanda untuk mengucapkan selamat jalan kepada bekas Pesuruhjaya Tinggi British iaitu Sir Donald McGillivray. Okey, jadi kita lihat di sini dalam upacara tersebut selepas makan-makan, selepas makan-makan, ingat murid-murid, selepas jamuan, maka tetamu kehormat kemudiannya diiring untuk kembali berangkat ke England iaitu pada pukul 5.25 petang. Okey, Sir Donald McGillivray dan juga isterinya telah berangkat pulang ke England. Jadi di sini merupakan rentetan atau atucara yang berlaku pada 31 Ogos 1957. Dan kalau murid-murid dapat perhatikan, okey, di sini saya tunjuk pada QR code yang ada dalam buku teks, sebenarnya sambutan ini bukan saja disambut di negara kita, tetapi juga disambut dengan meriah oleh masyarakat negara kita yang berada di luar negara. Jadi pada paparan cikgu sediakan ada paparan, mungkin juga murid-murid juga boleh lihat imbas pada QR, boleh lihat sambutan yang dilakukan yang disambut oleh masyarakat di negara-negara lain, oleh masyarakat kita yang berada di Jepun. Okey, dan malah sambutan kemerdekaan kalau kita kata dengan adanya apa kita panggil mercun tu sebenarnya diberikan oleh kerajaan Jepun sebagai satu sokongan untuk menunjukkan bahawa mereka juga meraihkan kemerdekaan negara kita. Okey, jadi kita pergi kepada aktiviti lah.
Okey. Kan? Melihat kronologi. Jadi di sini murid-murid, okey, cikgu berikan sedikit masa untuk murid-murid melengkapkan carta kronologi peristiwa yang mana fokus kita ialah pada 31 Ogos 1957. Okey? Baiklah. Kita nak lihat murid-murid kita dapat ke tidak apa yang kita pelajari sebentar tadi. Masing-masing duduk bilik buku ni. Okey? Baiklah. Kalau dah siap, terus thumbs up dan juga tunjukkan pada paparan masing-masing. Okey. Jadi mungkin ada yang murid-murid kita dah bersedia, boleh angkat jawapan anda dan boleh. Siapa yang dah siap mungkin boleh angkat. Ya. Papan putih yang telah pun disediakan. Okey. Ada yang dah siap lah cikgu? Okey, Tasnim dah siap. Tasnim, teruskan Tasnim. Tunjuk dulu sebab Abang Aiman akan tengok dahulu, okey. Bantu saya untuk lihat. Okey, kemudian Aulia, Fatin dan juga Akilah. Tunjukkan paparan masing-masing. Okey, dekat sikit dengan kamera. Dekat sikit dengan kamera. Murid-murid kita di rumah pun nak tengok juga. Okey, itu macam-macam bentuk. Ada yang buat dah okey dia buat anak panah macam tu. Yang siapa yang kita tak nampak ni? Akilah punya ke? Bukan. Okey, Fatin. Fatin tak nampak dah Fatin, nampak muka Fatin je. Okey, dekat sikit dengan kamera Fatin. Bukan muka Fatin dekat dengan kamera. Tunjukkan jawapan anda. Dia nak tunjukkan muka dia. Kita nak tengokkan jawapan. Okey. Masing-masing semua boleh tengok semak jawapan masing-masing. Baik cikgu. Mungkin kita nak minta murid-murid kita untuk bacakan jawapan mereka. Mungkin murid-murid kita di rumah boleh dengarlah kan. Boleh cikgu, kita nak mulakan dengan siapa cikgu? Abang Aiman nak pilih siapa? Kalau saya cikgu tengok jawapan yang cantik, kita nak minta daripada Akilah. Boleh mulakan jawapan kita Akilah? Okey, boleh baca untuk kronologi yang pertama. Ketibaan Tetamu Kehormat, ucapan dan penyerahan surat perlembagaan serahan kuasa. Okey, jadi maksudnya kepada ketibaan Tetamu Kehormat lah tadi kan? Okey, yang berlaku pada 8.15 pagi dan ada lagi sambut pada seterusnya disambut dengan apa? Okey, jadi siapa pula? Seterusnya, siapa pula? Kita nak minta Aulia untuk sambung kronologi yang kedua. Okey, silakan. Bacaan pemasyuran kemerdekaan oleh Tunku Abdul Rahman, Laungan Merdeka sebanyak 7 kali, Laungan Azan dan diserai 101 das tembakan. Okey. Kena tak? Tepat tak agak-agaknya? Saya rasa betul lah cikgu. Okey. So kita kena lihat, kalau kita lihat betul lah. Ya. Dan sebelum tu saya nak tanya, agaknya kenapa Tunku Abdul Rahman ini dia mengangkat tangan dia dalam keadaan tangan yang terbuka? Oh iyalah cikgu. Kenapa ya? Kenapa ya? Siapa nak jawab? Ada murid-murid kita ada jawapan tak? Tadi yang sebenarnya Akilah dengan siapa tadi? Fatin kan? Kita kena bagi markah pada mereka 3. Okey, Abang Aiman jangan lupa Akilah 3 markah untuk Fatin. mereka. Jadi jawapan yang ini, kenapa Tunku Abdul Rahman ni angkat tangan? Kenapa dia tak genggam? Siapa nak cuba? Apa? Ini siapa dapat ni? Okey. Kita nak bagi markah special juga. Nak bagi markah special ni. Okey, siapa nak cuba? Kenapa angkat tangan dan buka jari-jari tersebut? Siapa nak cuba? Silakan. Bilik buku. Bilik buku. Okay. Tasnim jumpa tak? Tasnim? Tasnim tengah cari jawapan. Okey, baik cikgu. Mungkin okey, Tasnim dah nak cuba dah tu. Silakan. Bebas. Ya, bebas. Yang ini dalam keadaan menggenggam, maksudnya negara kita simboliknya masih lagi dijajah dan seterusnya merdeka, bebas. Baik. Dan kalau kita lihat kronologi ketiga, okey, masing-masing semak jawapan. Adakah tepat dengan jawapan saya? Kita minta Fatin pula lah cikgu. Okay, Fatin cuba boleh baca. Betul tak Fatin? Nombor 3 sama dengan cikgu. Sama. Sama. Okey, apa dia tu? Bacakan. Istiadat. Istiadat mengangkat sumpah yang di-Pertuan Agong di Balairong Sri Istana Negara dan pelantikan jawatan Perdana Menteri dan jawatan-jawatan lain. Dan jawatan-jawatan lain. Okey, kita bagi 3 markah kepada Fatin. Dan seterusnya yang terakhir. Apa yang berlaku yang seterusnya? Okey, pada 1:30 tengah hari tadi. Baru sebut tadi kan? Silakan. Tak lengkap kalau ada majlis tapi tak ada yang ini kan. Tengah hari pula tu. Okey, apa dia? Siapa pula? Siapa nak cuba? Yang keempat. Okey. Silakan. Majlis jamuan sebagai ucapan selamat jalan kepada bekas Pesuruhjaya Tinggi British Sir Donald McGillivray. Okey, macam-macam cara nak sebut kan. Sir Donald McGillivray. Okey, jadi di sini kalau kita lihat
delivery sebenarnya ada typing error sikit kan. Okey, jamuan ucapan selamat jalan kepada kita punya maksudnya bekas Pesuruhjaya Tinggi British. Jadi kalau saya perhatikan tadi pada paparan semuanya sebenarnya telah menunjukkan jawapan yang tepat. Jadi saya baik hati, saya bagikan lagi 1 markah untuk kesemua 4 murid kita. Baik, jadi kita cikgu. bagi tambahan. Cikgu bagi markah bonus lagi kepada anda semua. Tambah lagi sebab Baik, tadi cikgu. dah dapat 3. Tadi dah dapat 3, so kita tambah 1 lagi. Tambah 1 lagi. Baiklah, murid-murid sekalian, anda semua mesti seronok kan belajar topik kita pada hari ini. Tapi kita berehat seketika, boleh cikgu? Oh, boleh. Murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM. Baiklah cikgu, kalau kita tengok kemeriahan sambutan kemasyhuran kemerdekaan Malaysia tu cikgu, kita jadi semangat kita membara untuk mempertahankan negara kita cikgu Dan untuk segmen pada kali ini cikgu, apakah yang akan kita pelajari? Okey, sebelum tu cikgu nak tanya, Aiman pernah tak menyertai sendiri dalam sambutan kemerdekaan negara kita? Saya pernah cikgu. Seronok tak? Seronok betul cikgu. Tambah-tambah pula bila mana kita nak countdown ataupun kita nak bilang ketika mana nak cukup pukul 12 malam ya, cikgu. Ya betul, di meriahnya. Selepas tu dengan cikgu, ada kan debaran, kita sama-sama pula mengira kan detik betul. untuk sampai pukul 12. Ya, saya pun ada pengalaman macam tu dan saya harap murid-murid sebenarnya mungkin ada yang di rumah sana juga sebenarnya sama seperti kita pernah menyambut sambutan kemerdekaan. Okey, boleh kita teruskan cikgu? Kita teruskan. Jadi untuk kemerdekaan kita lihat sebenarnya ada 6 prinsip yang kita nak fokuskan sekarang ialah berkaitan dengan prinsip kedaulatan Persekutuan Tanah Melayu. Sebab kedaulatan ada kaitan dengan kemerdekaan. Negara merdeka bermaksud negara berdaulat. Jadi di sini kita lihat apakah 6 prinsip tersebut. Yang pertama ialah kedaulatan. Kedaulatan bermaksud kekuasaan ketertinggian kita kata kedaulatan ataupun kekuasaan tertinggi sebuah negara yang mana negara ini bebas, yang mana negara ini tidak dijajah oleh mana-mana kuasa, dan kita lihat seterusnya adanya wilayah pengaruh sebagai prinsip yang kedua. Wilayah pengaruh merujuk kepada sempadan yang jelas sebuah kerajaan. Jadi di sini merujuk pada Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu. Jadi kita ada negeri-negeri yang telah berada di dalam negara yang kita kenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu. Seterusnya kita ada kerajaan yang mana kerajaan ini memimpin dan juga mencorakkan bentuk pemerintahan yang diamalkan oleh negara kita, iaitu kita mengamalkan negara, mengamalkan sistem demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan. Dan kita lihat juga seterusnya dalam prinsip yang keempat berkaitan kedaulatan undang-undang. Jadi kedaulatan undang-undang ni sinonim dengan prinsip rukun negara yang mana ketertinggian undang-undang itu terpelihara dan rakyat dan juga pemimpin, kita kata lapisan masyarakat, mesti mematuhi dan menghormati undang-undang negara yang kita kenali sebagai Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Dan yang terakhir, yang paling penting ialah dalam prinsip kedaulatan Persekutuan Tanah Melayu ialah pengiktirafan kepada kita ini sebagai rakyat Persekutuan Tanah Melayu. Jadi merangkum kepada itu, kita bawa topik perbincangan kita kepada 2 persoalan tentang merdeka ini. Okey, pertama ialah mengapa kita memelihara kedaulatan itu penting, dan persoalan kedua yang cikgu kemukakan kepada murid-murid dalam talian dan juga murid-murid di rumah ialah bagaimana anda mampu mengekalkan kedaulatan negara. Okey. Ini soalan ni memang cukup penting dalam diri kita sebagai seorang rakyat Malaysia. Ada yang dah bersedia? Ada yang dah bersedia? Silakan. Siapa yang dah bersedia ni?
Aha, siapa nak cuba Okey, untuk soalan Tasnim. pertama? Tasnim dah angkat tangan. Okey, Tasnim. Alright. Kedaulatan negara penting untuk dipelihara kerana ia merupakan satu aset bagi mempertahankan kemerdekaan dan ketuanan negara untuk tidak terus dijajah. Hal ini kerana tanpa kedaulatan negara, kita tidak akan bebas daripada telunjuk mana-mana kuasa penjajah bagi membuat keputusan mengenai hal yang berhubung politik atau pentadbiran negara. Oleh itu, menjaga kedaulatan negara amatlah penting supaya kita bebas daripada kongkongan kuasa luar dan tidak terhalang untuk menentukan sendiri nasib rakyat. Okey, jawapan Contoh. Tasnim. Okey, Tasnim, cikgu henti kat situ, Tasnim. Okey. Nanti tu macam nak jawab soalan esei dalam SPM, Tasnim. Tapi nampak gaya Tasnim ni bersedia sebenarnya. Ya, betul. Okey. Jadi itu jawapan yang lengkap lah. Jadi dia maksudnya sangat penting. Mungkin kita ambil jawab, okey, memandangkan Tasnim jawab itu sangat lengkap mengikut pada format-format. Kalau kata-kata kita bincang pasal SPM tu maksudnya mengikut format dia ada fakta dia, mengapa penting tadi. Okey, kemudian ada huraian. Contoh je kita stop dahulu. Jadi kat situ saya berikan Tasnim 4 markah. Ya, 4 Okey, kita markah. minta untuk mungkin seorang untuk menjawab soalan yang kedua. Bagaimana? Okey, siapa? Okey, teruskan. Baiklah. Apa jawapannya? Bagaimana? Saya mampu mengekalkan kedaulatan negara dengan menanam sifat setia dan sayang akan negara. Hal ini kerana melalui penelitian perjuangan kemerdekaan generasi lalu dalam usaha mempertahankan kedaulatan negara amatlah sukar kerana perlu menentang campur tangan kuasa asing dalam pentadbiran tanah air kita. Oleh itu, kita perlulah menghargai usaha perjuangan mulia para pejuang negara terdahulu dengan cara mengekalkan kedaulatan negara. Contohnya menyertai badan tentera seperti askar dalam memperjuangkan keamanan Kita kena negara stop. tercinta Aduh, kena daripada stop. bangsa asing. Okey, cuk. right. Jadi memang sebenarnya semangat. Saya pun Betul. terkejut juga jawapan dia kan. Saya rasa macam mungkin kita nak jawapan yang ringkas tapi murid kita sebenarnya dia bersedia mungkin kerana dia semangat kemerdekaan itu sampai, jadi jawapan yang diberikan juga sebenarnya sangat menepati dengan ada faktanya bagaimana dia letakkan diri dia. Bagaimana, apa jawapan tadi yang mula-mula, bagaimana cara awak mengekalkan kedaulatan tadi? Saya mampu mengekalkan kedaulatan negara dengan menanam sifat setia dan sayang akan Ya, negara. okey, berhenti Ya. di situ. Maksudnya menanam semangat cinta, sayang pada negara. Jadi kitalah, tak kira siapa kita, sebagai seorang guru, sebagai seorang murid, sebagai siapa sahaja anda, itulah kita kena cintakan negara. Okey, Okey. bagaimana soalan ini maksudnya dia nakkan cara kita. Dan Boleh, cikgu. seterusnya. Oh, ini jawapannya. Ini panjang, tapi bukan soalan yang tadi. Ini adalah sebenarnya satu perkongsian yang saya nak kongsikan dengan murid-murid dalam talian dan juga murid-murid di rumah terutamanya. Ini adalah satu contoh soalan yang mana soalan ini merupakan soalan esei kebat. Okey, mengikut format kelazimannya format SPM, tapi pemakahan ini mungkin berbezalah. Jadi di sini saya berikan contoh bagaimana kita berupaya melahirkan generasi yang mampu mengukuhkan pembinaan negara bangsa Malaysia pada masa hadapan. Macam panjang, macam susah soalan. Ya, betul. Tapi sebenarnya soalan ini ialah jawapannya, fakta dia ialah bagaimana cara dia. Maksudnya jawapan tu telah pergi kepada fakta yang pertama. Cara dia ialah menghayati prinsip-prinsip rukun negara. So, apa huraian dia kat sini? Okey, sebab menghayati prinsip rukun negara ini tanpa mengira kaum, sama ada Melayu, Cina, India maupun Bumi Putera Sabah Sarawak. Jadi maksudnya selagi kita bergelar warga negara, kita menghayati prinsip rukun negara. Jadi dah dapat satu markah sebagai contoh, kemudian kita lihat huraian. Prinsip rukun negara, sebab kita cerita pasal menghayati prinsip rukun negara, so huraian yang sesuai. Jadi kita dapat markah untuk huraian dan seterusnya huraian lanjutan iaitu berkaitan prinsip kelima, rukun negara rakyat sentiasa bersopan santun dan kesan dia. Jadi kalau kita lihat di sini, kesannya ini kita panggil sebagai inference ataupun kita kata rumusan bagi isi yang pertama yang dihurai. Jadi itu ini juga, cara menjawab ya, cikgu, ini adalah cara untuk menjawab, dan kalau murid dapat lihat di bawah juga merupakan fakta yang kedua yang mana cikgu huraikan dengan fakta, ada huraian, Ada huraian? ada contoh, kemudian ada inference. Okey. Dan kesan dia, cikgu, Kesan dia, dan inilah yang melayakkan murid-murid
kalau tak dapat sepenuhnya pun, kalau tak dapat jawab cara macam ni, sekurang-kurangnya panduannya ialah menjawab bagaimana cara dia tadi. Jadi huraikan sedikit. Jadi kalau cara macam ini murid telah layak untuk mendapat markah penuh. Baik cikgu, mungkin ada sedikit rumusan daripada cikgu tentang topik pembelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan pemasyhuran kemerdekaan. Silakan cikgu. Okey, jadi untuk kita nak merumuskan, okey, sebelum itu saya rasa saya nak berikan pengiktirafan ataupun kita nak apa ya, saya rasa menyanjungi. Gembira sebenarnya kerana murid-murid kita ni beraktif dan memberikan idea-idea dalam memberikan jawapan. Jadi dari segi murid-murid kita, saya rasa semua telah menunjukkan prestasi yang baik. Dan untuk saya membuat kesimpulan topik kita ialah sebenarnya kemasyhuran detik pemasyhuran kemerdekaan itu merupakan satu detik yang kesan yang orang kata hasil daripada perjuangan yang diteruskan daripada zaman ke zaman sehinggalah kita merdeka. Dan kita adalah generasi yang mewarisi. Betul. Jadi tentulah peranan dan tanggungjawab kita sebenarnya lebih besar kerana untuk nak memelihara kedaulatan itu dia perlu usaha yang berterusan. Tambah-tambah pula daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Mat Kilau. Ya, semangat kilau. Baik kerana, cikgu. Ya, di manakah kita nak dapat bahan-bahan pembelajaran kita pada hari ini cikgu? Okey, untuk mendapatkan bahan-bahan topik sejarah ini, murid-murid boleh merujuk kepada sumberku dan You Pustaka. Ada banyak perkongsian daripada pelbagai sumber daripada guru-guru sejarah tentang topik-topik yang berkaitan terutamanya daripada sejarah tingkatan 4. Baik, cikgu. Dan kita lihat sebenarnya sebelum kita menutup, kita lihat markah keseluruhan. Okey, sementara Abang Aiman mengira siapakah markah yang dapat markah tertinggi, saya kongsikan satu soalan untuk kerja rumah murid-murid di luar dan juga murid-murid di dalam talian dibincangkan bersama guru mata pelajaran. Jadi soalan dia, okey, bagaimana anda menghayati lirik lagu Negaraku dalam kehidupan seharian? Jadi cikgu, untuk kita menghayati lagu ni cikgu, apa kata kita nak ajak murid-murid kita untuk sama-sama menyanyikan lagu Negaraku ni, boleh cikgu? Okey, sebelum itu siapakah pemenangnya? Baik, kalau kita tengok dekat sini cikgu, Aulia dapat 10, Fatin dapat 13 dan Tasnim dapat 10 cikgu. Dapat 11 dan juga Akila dapat 4 cikgu. Jadi dah tentulah jelas Fatin adalah juara. Tetapi semuanya juara di hati cikgu. Baiklah. Okay. So marilah kita bersama-sama menghayati lagu Negaraku. Alright, kita nak jumpa murid-murid kita untuk berdiri bersama-sama. Okey, berdiri bersama-sama untuk menunjukkan rasa hormat kepada lagu negara kita. Baiklah, tapi sebelum itu cikgu, kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada cikgu kerana memberikan ilmu kita pada hari ini, dan terima kasih kepada murid-murid di rumah. Jom kita bangun sama-sama kita menyanyikan lagu Negaraku. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.